Sosiobudaya atau sosial budaya adalah amalan yang meliputi gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat. Ianya lahir dari pegangan dan kecenderungan dalam masyarakat berkenaan bertujuan pembangunan sosial. Bagi Bandar Kajang, nilai sosiobudayanya mempunyai tarikan yang tersendiri sehingga melahirkan warisan dan khazanah yang tidak ternilai. Bagi memastikan kelangsungan sosiobudaya dan pembangunan di Kajang, bandar ini memerlukan seorang wakil rakyat yang komited dan berjiwa besar. Hiloisian yang memegang jawatan sebagai wakil rakyat Kajang sejak 2018 sehingga kini optimis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga Kajang. Beliau yang sebelum ini merupakan ahli Parlimen Petaling Jaya Selatan dipindahkan ke Kajang untuk membantu bandar ini dari sudut pembangunan. Susulan pertemuan kami bersama penyelidik sejarah Kajang Dr. Ali Noor dan juga pengarah Kajang Heritage Centre Ali Teng, kami berpeluang untuk menyelongkar lebih mendalam bersama Adun Kajang ini bagi mengetahui usaha beliau dalam membangunkan Kajang. Selepas saya menjadi adun di sini, saya dapati kawasan ini actually dah saturated dah. Pembangunan dah hampir habis lah. So pembangunan sedia hanya poket tanah. So pembangunan lebih ke arah ke sebelah Semenyi. Dan saya mendapati pembangunan sebelum tu memang tak teratur. Tak teratur di mana rata-rata tempat ada dia punya building. So dia punya perancangan pun tak berapa patuh. So menyebabkan kawasan di sini lebih trafik lebih kesesakan lalu lintas lah. So sebab itulah dia banyak highway di sekeliling Kajang ni. Di mana untuk kita mengurangkan traffic jam. Pada masa yang sama di sini juga ada MRT dan juga KTM. So dari segi public transport tak ada masalah. Tapi masih penduduk di sini masih mengalami masalah kesesakan lalu lintas kerana jalan yang sedia tak teratur, sempit, kecil. So yang ni jalan ni terutama di kampung-kampung dan juga di taman-taman dulu memang pembangunan di sebelah 60-an 70-an. So mereka tak kereta untuk pembangunan yang pesat. Sebab itulah selepas penduduk bertambah dan dia punya kenderaan semakin bertambah, so menyebabkan kesesakan lalu lintas yang amat menyusahkan rakyat di sini. Tapi selepas pembinaan siap MRT mendapati dia mengurangkan traffic jam di sini. Memang berbeza banyak. Petaling Jaya merupakan satu bandar yang pesat. So segala tumpuan bukan secara pembangunan tapi komersial, dia punya banking system, dia punya financial dan komersial semua tumbuh di Petaling Jaya. So Petaling Jaya merupakan bandar dan memang pesat membangun. Tapi di Kajang ni dia kurang sikit. Kajang di sini dia lebih mencerikan kampungan, pekan. Walaupun Kajang dia di sekeliling oleh banyak sungai. Sungai-sungai ni menjadi nama kepada kampung. Kampung Sungai Kantan, Kampung Sungai Jernih, Kampung Sungai Balak, Kampung Sungai Sekamat. So banyak kampung yang berasaskan nama sungai. So sungai-sungai ni semua mengalir ke Sungai Langat. So dia ciri utama sini adalah dia banyak sungai dan dia banyak kampung tradisi walaupun di Bandar Kajang ni. Masalah di sini terutama traffic jam dan juga banjir. Terutama banjir. So traffic jam saya rasa kita nak selesai dah. Kerana kita ada MRT, ada KTM dan connection dan juga kita ada highway untuk menyuraikan kesesakan lalu lintas di sekeliling Kajang. Dan selepas saya pegang sebagai ahli Dewan Negeri di Kajang, saya cuba menyelesaikan masalah banjir di kawasan Kajang. Bukan setakat di Bandar Kajang, tapi juga di kampung-kampung yang selalu mengalami masalah banjir kilat. Banyak kilat. Terutama sungai-sungai ni semua disambung ke Sungai Langat. Sungai Langat tu daripada Semenyi Hulu ke Sepang. So dia memang bermasalah kepada Kajang. So selepas saya pegang sebagai ahli
Dewan, saya bekerjasama dengan JPS dan juga negeri dan juga PBT lah, MPKJ untuk menyelesaikan masalah banjir kilat di taman-taman, terutama di Taman Sri Langat, Taman Mahkota, Taman Hijau, Taman Sri Mas, banyak lagi taman berdekatan yang sebelah Sungai Langat ni. So selalu mengalami banjir dan saya dapat peruntukan untuk menaikkan ban-ban di sebelah sungai. So kalau kita tengok balik banjir yang berlaku pada 18 Disember tahun lepas 2021, semua kawasan banjir, tapi Kajang ni tak terasa tekan sangat. Dia hanya berlaku 1-2 jam dan tak tinggi sangat, hanya 1-2 kaki. So tempat lain mengalami masalah yang sangat rumit besar, tapi di Kajang pertama kali penduduk sini mengalami masalah, tak ada masalah. Kerana sebelum tu kita ada menyelesaikan masalah. So naikkan ban-ban di sepanjang Sungai Langat. Dan saya juga dalam perancangan untuk mendalamkan Sungai Langat dan juga melebarkan Sungai Langat supaya banjir itu dikurangkan, dapat diselesaikan. So pada masa yang sama kita melalui JPS dan juga negeri memohon kerajaan pusat melalui rancangan Malaysia ke-12 untuk mendapatkan peruntukan 500 juta untuk mitigasi menyelesaikan total banjir dekat Kajang. Bukan setakat Kajang tapi di Hulu Langat. Kerana air dari Sungai Langat tu punca dia daripada Hulu Langat. Kalau kita tak selesai masalah Hulu Langat, sini juga tak boleh selesai. So untuk jangka panjang kita amat meminta kerajaan pusat, terutama Kementerian KASA, Kementerian Alam Sekitar dan Air, supaya dapat memeruntukkan peruntukan sebanyak 500 juta untuk kita membina kolam tadahan air di Kajang dan di sepanjang Sungai Langat, 4 tahanan kolam, dan untuk mendalamkan dan melebarkan sungai ini supaya untuk mengelakkan banjir besar-besaran yang berlaku pada tahun 2019. Kita dah masukkan dalam rancangan ke-12. Kita masih menunggu jawapan daripada kerajaan pusat, terutama Menteri KASA, di mana kita memberitahu perlu bagi keutamaan kepada Selangor. Dan masalah kita hadapi kerana kita merupakan dua kerajaan berbeza. Kita di sini sebagai Selangor sebagai kerajaan pemerintah, tapi di pusat sebagai pembangkang. So ada masalah komunikasi di mana mereka merasai peruntukan mitigasi banjir ni lebih untuk ke Kelantan dan Terengganu, tapi tidak di Selangor. Tapi kesan yang lebih parah di Selangor, kerana Selangor merupakan satu negeri yang maju, yang pesat, yang banyak penduduk. Kalau baku banjir, dia punya kesan amat tinggi kalau bandingkan dengan Kelantan. Sebab itulah kita menyuruh pusat supaya bagi keutamaan penyelesaian total masalah banjir di Kajang ni, terutama di sepanjang Sungai Langat. Kalau kita tengok sebut Kajang, semua orang akan sebut sate di Kajang. Sate di Kajang. Sebelum tu di Kajang kita ada satu galeri Kajang. Tapi selepas banjir pada tahun 2019, so galeri itu telah dibanjiri oleh air dan sekarang terbiarlah. Sebab itu kita ada perancangan untuk mempromot Kajang ni, di mana sektor pelancongan gastronomi kita ada menekankan makanan sate dari Kajang. Kita sedang promot lah, supaya mereka datang ke Kajang, mereka bukan setakat boleh menikmati juadah makanan sate, tapi pada masa yang sama kita juga akan cuba untuk memperkenalkan Kajang sebagai satu warisan, di mana kalau kita tengok orang Kajang dulu, mereka bertapak di sini melalui Sungai Langat. Sungai Langat. So dari sini mula mereka bekerja sebagai biji timah, menurut ketah. So memang Kajang ni merupakan tempat yang famous untuk biji timah lah. Start dari biji timah. Dan juga selepas tu getah. Dan jalan sekarang
kedai-kedai sekitar Pekan Kajang ni, Bandar Kajang ni telah pun terbiar begitu lama. So mereka berhijrah ke taman-taman. Masih ada tinggalan kedai-kedai yang 70-an, 60-an, 50-an sampai masih wujud. So kita cuba untuk mengekalkan kebudayaan ni, tapak warisan ni untuk kekalkan. Sebab itu kita nak kerjasama dengan MPKJ untuk kita mewujudkan Pekan Kajang ni terutama di sebelah Sungai Langat, di Jalan Mendeling ni sebagai satu tempat kebudayaan, pusat kebudayaan warisan, supaya menjadi satu tarikan pelancongan untuk orang luar lah datang ke Kajang. Bukan setakat sate, tapi juga dia punya warisan di sini. Kita akan buat satu heritage walk supaya lebih pelancong lebih mendekati dan mendalami sejarah di Kajang. So bukan salah sate, tapi peninggalan bangunan dia, peninggalan dia punya kebudayaan dan warisan. Yang ni saya rasa kita ada semua benda ni lah. So kita tengah bekerjasama dengan MPKJ untuk mewujudkan kawasan satu street walk untuk kebudayaan tapak warisan di Kajang ni, supaya yang ni berdekatan dengan MRT. Kita nak wujudkan di sebelah MRT kerana memudahkan orang ramai datang, naikkan MRT terus sampai turun saja, itu dah heritage walk. Memang kita nak bangun sebelum galeri sate tu. Memang bangunan tu masih wujud, struktur masih kuat. So kita nak majukan dan tukarkan galeri tu untuk renovation. So memang ada perancangan. Dia satu sekali lah daripada galeri Kajang sampai ke tapak warisan. Satu jalan walk, heritage walk. So memang kita berhasrat untuk membangunkan galeri sate itu. Tapi untuk coklat, kita ada perancangan lain. Kita di mana di Balakong, berdekatan sini, kita nak mempergiatkan pelancongan, industri pelancongan, merupakan makanan, coklat, macam aiskrim. Itu kita kata industri pelancongan, pelancongan perindustrian. So kita bawa pelancong bukan setakat bersinggah di Heritage Walk, tapi masa-masa kita bawa dia ke Balakong untuk dia menyertai pameran dia punya factory. So kalau kita pergi Jepun, banyak negara, mereka punya pelancongan untuk perindustrian memang hebat. So di Malaysia ni kita ada sebelum tu, tapi kita tidak promote. So sekarang kita nak wujudkan industri pelancongan perindustrian dekat Balakong. Dekat Balakong ada 4-5 kilang yang kita kena pasti. Kilang coklat, kilang aiskrim, dan produk-produk buatan Malaysia lah, yang terkena memang maju masyhur di dunia. Actually tidak Dun Kajang ni tak ada penempatan orang asli. Yang ada pun di sekeliling tu disemenyi dengan di Dusun Tua lah, di Hulu Langat lah. So kita ada 9 perkampungan orang asli dekat Hulu Langat dan semenyi lah. So itu terletak di Parlimen Hulu Langat, 4 dekat Semenyi dan 5 lagi dekat Dusun Tua. Memang dari sini tengah bekerja, mereka memang membantu dululah. So tapi dia Dun Kajang ni memang tidak melibatkan orang asli di sini. So mereka ada di tempat berkeliaran. So dia ada dia punya kawasan riadah mereka, di mana kita telah pun mengezetkan dan sedang mengezetkan kawasan mereka sebagai tapak orang asli lah, kawasan orang asli. Kita akan kerjasama dengan kolik saya dalam Exco Kebudayaan adat Melayu ni, untuk kita memajukan kampung di sini yang di mana agak unik. Kampung Sungai Kantan di sebelah sini aja, Sungai Kampung Zeni di sebelah sini juga. So actually Kajang ni dikepung oleh kampung-kampung tradisi Melayu
Yang ni kita akan juga akan mewujudkan heritage walk tu akan kita melalui ke kampung, terutama kampung Sungai Jernih yang agak dekat dengan sini. So kita nak tukar kampung tradisi itu menjadi satu pusat pelancongan. Bukan setakat heritage walk untuk Kajang, Bandar Kajang, tapi merangkumi kampung tradisi Melayu. Sungai Jernih, kampung Sungai Jernih, kampung Sungai Kantan. Ini memang wujud sekian lama dah. Kampung-kampung ni wujud sebelum Kajang itu ada. So dia main peranan juga sebagai satu warisan sejarah untuk di Kajang ni. Pembangunan dan perubahan pesat yang berlaku di Kajang hari ini adalah usaha berterusan daripada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Dahulu, Kajang, tempat yang jauh untuk dikunjungi. Manakan tidaknya, Sungai Langat perlu dimudik dahulu sebelum mendarat. Namun kini, pelbagai kemudahan pengangkutan awam disediakan bagi menjadikan bandar ini membangun dengan jayanya. Usaha Kajang Heritage Centre untuk mengekalkan warisan Kajang amatlah dialu-alukan. Namun, ianya perlu mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak bagi memastikan barangan bersejarah ini kekal dipelihara. Justru, Kajang Heritage Centre yang beroperasi tanpa suntikan dana ini harus diberi pujian. Kita yakin YB Hiloisian sebagai Adun Kajang akan memberikan kerjasama yang utuh bagi melaksanakan hasrat bekas Adun Kajang mendiang Cikgu Lee Kim Sin untuk terus membangunkan pusat ini. Kerajaan negeri juga perlu melihat semua kajian sejarah yang dilaksanakan oleh penyelidik sekaligus mewartakannya dalam memastikan sejarah Kajang ini diingati sehingga generasi seterusnya.